ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Dan celakalah hamba dirham. Abdu. Macam mana pula? Bila pula kita kata mana ada orang hamba kepada duit? Ada tak orang sembah duit? Kenapa Nabi bagi kita hadis ni? Adakah orang sembah duit? Mana ada? Duit terletak, betul dia sembah duit, ada tak? Hadis ni macam tak logik lah. Mana ada orang jadikan duit sebagai bahala? Tak. Apa maksud hadis ni? Apa? Apa hadis ni maksud? Bila sebut hamba duit, ni dia buat apa? Dia syirik ke tak syirik? Syirik tak? Syirik lah. Tapi macam mana maksud dia? Dia sembah duit ke? Ada ke orang sembah duit? Tak pernah tengok lah orang sembah duit. Apa dia? Duit itu menjadi apa? Menjadi apa? Penyuruh dia. Faham? Tuhan dia suruh, dia tak sanggup buat ni, dia buat. Tiba-tiba bila apa ada kepentingan lebih, duit tu lebih dia sanggup buat, dia sanggup tipu kerana duit tadi. Tu nama dia hamba duit. Dia syirik. Dia sanggup buat kerja ni untuk apa? Sebab duit tu lebih rasa dia lagi selamat kalau diikut perintah duit tadi daripada perintah Tuhan dia. Perintah Tuhan dia kalau diikut sangat nanti dia rasa dia rugi. Ini banyak ni dapat ni, dia pergi situ. Ni dia sekarang sembah siapa? Sembah duit lah, walaupun dia tak jadi duit tu tolong dia, bukan itu. Faham? Celakalah hamba duit ni dan hamba perak, emas dan perak, dinar, wang emas dan perak, ringgit and cents. Dia sanggup menjual agama ni kerana apa? Ringgit and cents tu. Nampak tak? Jadi kita pun kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa perlakuan kita lepas kita akui, aku janji ini kepada Tuhan kita. Sanggup tak kita korbankan wang kita ni untuk apa? Untuk kalam Allah ni ke? Kan? Untuk bantu agama Allah ni ke? Mana yang kita pergi sebenarnya? Adakah kepada dirham tadi? Kan? Nak menambahkan dinar dan dirham? Ataupun menambahkan sedekah jariah yang tak nampak tadi? Mana dia pergi? Kita lebih banyak mana? Pergi ke pelaburan yang gaib ni, yang Allah janjikan memang tak nampak sekarang, ataupun pelaburan yang sudah nampak tapi hakikatnya nanti dah lebur, tak ada apa-apa. Yang mana kita pergi? Maka Nabi kata ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah kalau orang macam ni, dia sanggup kerja dunia dia tu tapi tak sanggup untuk apa? Banyak perkara akhirat yang ditinggalkan. Boleh Jadi ini benda yang kita kena terangkan kadang-kadang. Baik. Jadi di sinilah perlunya kita ni, Allah ni menyuruh hamba-Nya wajib kita baca bila 17 kali sehari setiap solat. Wajib ayat ni dibaca, betul? Wajib tu. Sebab apa? Untuk membetulkan matlamat hidup kita. Apa matlamat hidup manusia ni? Manusia nampak dah, hidup saya untuk abdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab nak bertemu dia. Kita ni hidup untuk apa? Untuk mati nanti. Hidup ni rupanya ujian. Cuba tengok dalam surah 67 ayat 2. Supaya ayat ni bila baca manusia kena renung. Siapa? Keberadaan dia ni tujuannya apa? Hidup dia ni sebenarnya nak pergi mana? Surah 67 ayat 2. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian. Jadi setelah kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami abdikan diri. Iaitu dialah yang telah ciptakan kita ni kematian dan juga diciptakan kehidupan.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk uji kamu siapakah yang paling baik amalan, ahsanu amalan. Jadi tujuan ibadah tadi, mengabdikan diri kepada Allah, apa dia? Ibadah ni, ini syarat ibadah diterima mesti ahsan. Jadi ibadah tadi dia ada syarat. Syarat ibadah diterima. Syarat diterima ibadah ikhlas, dan ittiba' ar-rasul. Ittiba'ur rasul. Ikhlas ni sebab tu dalam surah 98 ayat 5, ayat 5 surah Al-Bayyinah kan, saya ringkaskan, wama umiru, Allah sebut wama umiru, dan tidaklah mereka disuruh, diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali untuk abdikan diri pada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, bersih. Tujuan dia bersih, bukan untuk kepentingan apa-apa, tak ada sebab-sebab lain. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas semata-mata untuk apa? Apa tujuan dia abdikan diri kepada Allah? Mesti ada tujuan din, mesti ada tujuan untuk agama. Mesti ada tujuan kaitkan dengan agama. Tak boleh. Boleh tak hidup kita sebenarnya pisahkan? Saya buat kerja ni, saya tolong ini, bahagian ini bukan dalam kaitan agama saya, ini suka hati saya. Tak ada. Kecuali orang yang apa, ada masalah fikiran. Fikiran Kamal Al-Taltub. Fikiran tu boleh jadi macam tu lah. Kan? Dia pisah lah. Apa dia, orang Islam ni kamu ibadah saja, yang lain-lain tu tak payah. Itu kerja-kerja ahli dunia. Kami lagi pandai, nak tolong orang kami pandai. Tak. Kita mesti buat semua tu, semua kita buat sekali tu untuk apa? Semua yang untuk cantikkan agama kita, untuk betulkan apa? Indah. Agama kita ni sebenarnya indah sebenarnya. Tapi bila ada manusia yang agama dia dipisahkan, agama dia diambil untuk apa? Ibadah ritual sini sahaja. Tapi bukan untuk itu, bukan untuk kebajikan dan sebagainya, jadi masalah. Akhirnya agama kita sendiri dipandang apa? Oleh orang lain indah tak? Tak indah pun dipandang. Buruk agama kita rupanya. Padahal agama kita sebenarnya sempurna, syumul. Islam ni semua lebih hebat. Jadi ini ada masalah. Jadi ini pertama, dia kena ikhlas. Dan sebab itu juga ittiba' rasul, dia kena ikut contoh Rasul. Sebab Rasul ni lah yang menunjukkan kebajikan, cara yang paling, yang benar, yang terbaik. Dalam surah 3 ayat 31, surah Ali Imran, orang tu dia dah buat ibadah dan dia kata dia ikhlas. Sikit lagi lah, nanti habis kan. Azan tak, selalu sikit lagi, lepas tu habis. Jadi Azad, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ghafurur rahim. Baik, qul in kuntum tuhibbunallah. Dah selesai dah kat sini dah. Ikhlas dah. Okey, memang dia cinta Allah. Tapi tak boleh
apa, melainkan kena ikut cara Nabi cinta Allah. Nabi buat apa? Fattabi'uni, ikutlah ikut aku punya cara. Tak boleh buat sendiri-sendiri. Kita nak ibadah, kena ikut ibadah yang Nabi buat. Kita nak buat kebajikan, kena ikut yang macam Nabi buat. Boleh tak jadi macam konon-kononnya apa, Robin Hood? Boleh? Style Robin Hood punya, tolong orang juga. Makan ni duit haram semua tapi baik. Boleh? Mana boleh? Itu dah langgar contohnya. Termasuk dalam ibadah yang khusus dan juga dalam muamalah mesti ikut Nabi. Ibadah khusus, solat ke, puasa ke, zakat ke, haji, mesti cara Nabi. Dan juga muamalah dengan manusia juga kena ikut Nabi. Riba tak boleh, rasuah tak boleh. Disanggup rasuah sebab dia kata, oh nanti senang dapat ni, lubuk ni, tak boleh ni, kita kena dapatkan benda ni. Sebab apa? Saya nak tolong orang. Boleh? Pirul rasuah? Tak boleh. Tak kena, semua tak kena. Jadi ramai nak macam tu. Ya, hari ni berlaku akhir zaman, macam itulah keadaan dia. Kenapa manusia ni dah hilang dia punya keupayaan dia nak faham agama dia. Sebab itu semua ni kita cerita ni, ibadah ni dia kena pandukan mana? Balik kat mana ni pokok ni ibadah ni? Nabi diutuskan dengan bawa kitab ni. Sebab itu dalam surah 7, ayat 1 hingga 3. 3 ke 2? 3. Tengok dulu. Okay, baca sampai 3. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrik. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik Harajun minhu litunzira bih. minhu litunzira bih Wa dhikra lil mu'minin. wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab, iaitu Quran. Dia telah turunkan kepada engkau, Allah wahyukan kepada Nabi dengan penurunan Quran ini. Fala yakum fi sadrika haraj, maka janganlah ada pada dada engkau rasa sempit, susah. Minhu, terhadap suruhan-suruhan yang ada dalam Quran ni, rasa berat pula. Litunzira bih, supaya tujuan penurunan Quran ni supaya engkau dapat memberi peringatan dengan melalui panduan ini. Wa zikra lil mu'minin, dan ia menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka semua pokok dia apa dia? Punca-punca kepada ketidakfahaman tadi ni. Tak nampak kan? Tujuan ibadah ni apa? Dia jadi terbahagi-bahagi, dia macam-macam lah cara. Semuanya kena balik apa? Kepada Quran ni. Ni Allah nyatakan pada siapa? Nabi pun apa? Jangan ada rasa haraj, rasa macam boleh ke ni? Sempit nak buat ni, payah orang terima ke? Kan? Tak. Apatah lagi kita pernah tak kita rasa haraj, beratnya Quran nak buat, macam tak percaya pula nak kena buat macam ni ke? Jangan ada. Orang beriman dia tak rasa inilah dia yang kena buat, dia kena kembali. Inilah yang akan mengatur kembali, yang betulkan balik kita semua. Tak ada jalan lain. Ini yang Nabi bawa.
Sebab itu Allah kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa yang Allah telah turunkan, Rabb kamu telah turunkan, tundukkanlah diri kamu kepada ini. Ini panduan paling tinggi sekali. Wala tattabi'u min dunihi awliya, janganlah kamu ikut selainnya, panduan selain daripada ni sebagai pemimpin ikutan. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit orang yang apa yang kamu mau ambil peringatan. Amat sedikit manusia yang ambil peringatan daripada Quran ini. Jadi ini adalah maksud abdi, pengabdian diri kita ialah apa sekarang ni. Pada saya tindakan yang paling utama kita kena celiklah dengan panduan ni dulu. Kita tak boleh nak paksa orang ikut, melainkan kita yang kena pilih. Nabi ni dia paksa tak? Tak. Sedikit je dia golongan dia yang dia buat. Akhirnya apa? Mengalahkan semua. Jadi kita kena bina daripada kita pumpang duk cakap banyak ni kan. Tapi kita sendiri tak bina diri kita, tak sanggup pun nak belajar Quran, nak tadabbur, nak pergi, nak tengok kuliah ilmu pun tak sanggup. Macam mana? Sebab apa? Kita hidup di atas diri kita ni, kita nak buat ni. Bukannya kita boleh paksa orang, kita cakap macam mana pun, orang tu pun ada kuasa dan sebagainya ke, kita tak mampu ubah apa-apa pun. Kita ubah masyarakat kita, ubah keluarga kita dengan ni. Dan pelan-pelan daripada dalaman ni yang paling penting sekali, kekuatan itu. Kalau tak kuat nanti gertak sikit ikut je dah. Tak yakin dengan Quran pun payah juga. Jadi kita kena bina melalui antaranya mantapkanlah fahaman kita dengan Quran. Sebab tu Allah sebut lagi dalam surah 47 antaranya ayat yang ke-24. Surah 47 ayat 24. Baca kan? Ayat 24. Afala ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tidakkah mereka mahu memerhatikan, mentadabbur Quran ni sungguh-sungguh? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka dah tak mahu terima, dah kena kunci dah, memang rasa Quran ni tak boleh tinggal, saya tak yakin dengan ni, rasa macam tak relevan dah ke. Am ala qulubin aqfaluha. Sedangkan Quran ni apa? Aqwam ni maknanya yang paling tegak sekali. Yang lain ni cuba tegak pun boleh jatuh punya. Quran tak. Quran lah yang paling tegak sekali. Jadi hari ni banyak bila tak ikut Quran ni, semua benda apa? Moral jatuh, semua hancur. Kebinasaan yang berlaku. Apa, kita tutup lubang kan, gali lubang lain, tutup lagi. Jam tu lah. Kes sama makin bertambah bukan kurang. Moral kes zina ke apa, makin bertambah bukan kurang pun. Kan? Buatlah apa, inilah tujuan persatuan ini untuk betulkan, tak dapat juga. Selagi mana tak ambil yang paling boleh tegak sebenar-benar, itu Quran. Cuba tengok surah 17 ayat 9. 17 ayat 9. Sila baca. Sila. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Jadi sesungguhnya Quran ini dia memberi petunjuk kepada jalan yang dia aqwam, paling lurus. Aqwam ni paling tegak, paling benar, paling lurus, paling memberi kebaikan. Wa yubashshiral mu'minin, dan ia memberikan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman dia akan gembira dengan kalau benda ni tegak. Allazina ya'maluna shalihat, iaitu orang-orang yang mereka buat amal soleh. Anna lahum ajran hasan kabira, bahawasanya mereka akan dapat ganjaran yang besar. Jadi inilah beberapa perkara tentang hari ini, mukadimah ibadah. Ini masukkan dalam ayat. Jadi ibadah ni dia ada rukun-rukun. Dia ada rukun, ada 3. Hub, roja dan khauf. Rukun ibadah. Dan bermulanya ibadah ni nak faham apa? Wahyu dan panduan dan rasul yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata sahabat Ibnu Mas'ud, antara kata-kata dia, man ahabba an ya'lamu annahu yuhibbullah. Ini salah satu rukun ibadah. Rukun ibadah dia cinta Allah. Kan? Kita cinta Tuhan tak? Sebab kita kata saya cintakan Allah. Betul? Uhibbu, ya, kita suka. Kata Ibnu Mas'ud, okey, siapa yang nak ukur diri dia? Man ahabba, siapa yang suka ayya'lamu, untuk tahu diri dia, nak koreksi diri, nak tengok, check, buat apa? Checklist diri dia. Yuhibbullah, annahu yuhibbullah, bahawa dia cintakan Allah. Falyanzur nafsahu, maka cuba tengok diri dia, Fa in kana yuhibbul Quran, kalau dia suka Quran, apa saja yang boleh menyebabkan dia tambah dekat dengan Quran, dia cinta Quran ni, fahuwa yuhibbullah, maka itu salah satu tanda dia cinta Allah. Cuba tengok kita dengan Quran macam mana, ukur diri dia dengan Quran. Apa maksud Ibnu Mas'ud ni? Maksud dia apa saja Quran ni kata apa, Quran ni kena faham. Dia pergi tak sungguh-sungguh faham Quran? Usaha tak? Macam dulu, ini kena buat ini, syarat dia nak begini. Oh, dia pun alamak, syarat dia kena buat ini, dia pun sanggup. Kan, nak dapat sesuatu tu kena keluar duit ke, kena buat apa ke, dulu-dululah apa benda dunia nak dapat, ikut syarat dia, ikut kriteria tu dia dapat. Dia boleh dapat untuk pergi. Sekarang ni Quran ni ada juga yang kena dibuat. Dia sanggup tak buat benda-benda tu? Dalam umur yang dia telah tinggal ni, baki ni, dia sanggup tak buat? Bayar balik dengan apa yang dia buat untuk dunia dulu. Jadi siapa yang nak ukur diri dia cintakan Allah, tengok diri dia. Adakah dia cintakan Quran? Kenapa? Fa innal Quran kalamullah, sebab Quran ni bicara Allah, kalam Allah. Allah sebut, Allah cerita, cakap dengan kita. Kita suka apa dulu dengan isteri ke kan? Rindu mak kita ke? Suka nak dengar cakap dia. Kan? Jadi dengar aja rasa terubat rindu ni. Sekarang ni Allah sedang bicara dengan manusia. Dan juga kita suka baca buku contohnya. Bayangkan seorang penulis buku kan, dia menulis dan kita kata saya suka buku ni. Dia rasa macam mana hati dia bunga dengar orang suka baca buku dia. Ini sekarang ni kalamullah. Bayangkan hamba dia pergi kepada apa? Cinta, nak dengar, nak fahami apa Tuhan dia sedang bicara dengan dia. Mestilah Allah akan jaga kita. Allah akan payung kita sungguh-sungguh. Jadi kata Ibnu Jarir lagi, dalam satu lagi Ibnu Jarir, penulis tafsir ni, dia kata apa? Inni la'ajabu mimman qara'al Quran wa lam ya'lam ta'wilahu. Sesungguhnya aku hairan terhadap orang yang dia suka dengan Quran tapi dia tak mahu ambil peduli tentang makna-makna dia. Dia kata apa? Kaifa yaltazzu bi qiraatih. Macam mana dia boleh lazat dengan baca saja? Kan? Macam mana dia boleh lazat dengan baca saja? Jadi kita kena ada rasa untuk apa? Nak mendalami makna-makna juga, fahami, tadabbur insya-Allah. Saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.